Dan sebab itu kata Nabi SAW, "Idza amartukum bih," apabila aku memerintahkan kepada kamu semua dengan sesuatu, kata Nabi SAW, "Fa'amalu bimastata'tum," maka hendaklah kamu lakukan mengikut qadar kemampuan kamu, kata Nabi. Tak ada. Tuan-tuan boleh buat apa? Sembahyang berjemaah, hadir hari-hari solat berjemaah. Tak ada. Tuan-tuan boleh buat apa? Baca Quran satu hari semuka. Baca satu hari semuka Al-Quranul Karim. Tuan-tuan boleh buat apa? Salawat pada satu hari 10 kali. Tuan-tuan, saya tak mau nak cerita. Yang satu hari 12,000, yang satu hari 1,000,000. Itu tak mau nak cerita. Tuan-tuan, pasal apa? Nabi mempermudahkan orang nak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Ta'ala ini bagi menunaikan salat fardu maghrib dan isya, insya-Allah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa kita ianya akan diperkenan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, wal yakun syahihan ala anfasihi. Dia kata, dan hendaklah engkau menjadi seorang yang sangat-sangat kedekut. Dia kata syahihan,
Hendaklah kamu jadi orang yang sangat-sangat kedekut ala anfasihi, di atas segala nafas-nafasnya. Dan tuan, maknanya kita tak sewenang-wenangnya untuk membuang-buang masa kita kepada perkara yang tidak ada faedah. Malah Nabi SAW menyatakan, lastu min dadin, kata Nabi, aku tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min dadin, untuk perkara-perkara yang langsung tidak ada faedahnya, kata Nabi. Dan tuan, maka kerana tu orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, dia kena jaga dia punya masa dia. Jangan sampai masa dia terbuang-buang kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dan tuan, ini akan menenggelamkan dia di dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, tuan, Imam Ghazali dia berikan jadual kepada kita. Maknanya ada masa kita berehat, kemudian ada masa untuk keluarga kita, kemudian ada masa untuk kita baca kitab, murajaah dan sebagainya. Kemudian ada masa untuk kita beribadat kepada Allah. Dan tuan, pasal apa Imam Ghazali dia atur masa-masa ni supaya manusia tidak tenggelam di dalam kelalaian. Bila mana dia banyak melakukan perkara yang tidak mendatangkan faedah, dan tuan, kata ulama, ini akan mengeraskan hati seseorang. Dan tuan, bila mana hati dia keras, maka sukar untuk ditembusi dengan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah bincang sebelum ni bahawa baik buruk manusia adalah berdasarkan kepada hati dia. Sehingga Nabi SAW peringatkan, iza saluhat saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu, ala wahiyal qalb, kata Nabi. Bila mana hati itu dia baik, maka baiklah seluruh tubuh badan dia. Bila mana dia tak baik, maka tak baiklah seluruh tubuh badan dia. Dan Nabi peringatkan, ala wahiyal qalb, benda yang aku sebut ni adalah hati, kata Nabi SAW. Dan tuan, maka kerana tu kita adalah dilarang sama sekali supaya tidak melakukan perkara-perkara yang melalaikan, kerana perkara yang melalaikan ni boleh mengeraskan hati seseorang. Kerana tu kata Imam Al-Haddad, wal yakun syahihan ala anfasihi, maka hendaklah dia ni jadi orang yang kedekut pada semua nafas dia, dan tuan, pada semua masa dia, supaya tidak terbuang-buang dengan perkara-perkara yang boleh melalaikan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata lagi, bakhilan bi awqatihi, malah dia kena bakhil dengan semua waktu-waktu dia. Dan tuan, waktu yang Allah Subhanahu wa taala beri kat kita ni tak banyak. Tu cerita dia. Kalaulah waktu yang Allah Ta'ala berikan pada kita banyak, tak apa. Dan tuan, mungkin kita terlepas satu masa, kita ada masa yang lain. Tapi kita kena ingat, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, benda yang paling jauh ditinggalkan oleh seseorang manusia adalah hari semalam, kata Imam Ghazali. Dan tuan, maknanya
masa yang telah pun terlepas maka dia berlalu dan dia tidak akan kembali lagi dah. Kerana tu orang yang bila sampai kepada alam akhirat, mereka kata kepada Allah Subhanahu wa taala, qaddamtu li hayati, aku telah pun melepaskan seluruh daripada kehidupan aku. Dan tuan ni kata siapa ni? Orang-orang yang dah sampai kepada alam akhirat. Bila mana dia tengok dia banyak rugi, dan tuan bila mana dia tengok amalan dia sedikit, maka dia kata dengan Allah Ta'ala, qaddamtu li hayati, aku dah lepas dah seluruh daripada kehidupan aku, dia kata. Dan tuan, maka demikian kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, bakhilan bi awqatihi, maka hendaklah dia menjadi orang yang bakhil dengan semua waktu-waktu dia. Kemudian dia kata, la yasrifu minha qalilan wala kathiran, maka janganlah dia mensia-siakan waktu itu walaupun sedikit, wala kathiran, apatah lagi dengan waktu yang banyak, kata Imam Al-Haddad. Dan tuan, maknanya jangan terbuang walaupun sedikit daripada masa kita, terutamanya pada perkara-perkara yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kesan orang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ni lama. Kerana tu kata Nabi SAW, ada beberapa perkara yang menyebabkan kecelakaan kepada manusia. Dan tuan, antaranya adalah qalbun ghafil, bila mana hati dia lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kadang-kadang kelalaian ni boleh menyebabkan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kata Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa arda. Dan tuan, ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Zar Al-Ghifari, kadang-kadang seorang manusia ni dia mendapatkan syurga Allah adalah kerana dengan seekor lalat. Kadang-kadang dia boleh diazab oleh Allah adalah kerana juga dengan seekor lalat. Dan lalu Abu Zar pun dia memberikan perumpamaan, dia beri contoh. Macam mana orang dengan seekor lalat ni dia boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Abu Zar Al-Ghifari, bila mana kamu berjalan, kamu pun melintasi satu tempat, kata Abu Zar Al-Ghifari. Kemudian di tempat itu kamu tak boleh nak lalu, kamu tak boleh lintas kat tempat tu, melainkan apabila kamu mengorbankan sesuatu untuk orang di tempat tersebut. Dan orang ni dia minta supaya kamu syirik kepada Allah. Lalu Abu Zar kata, kamu mempertahankan keimananmu, kamu mempertahankan akidahmu, walaupun dengan sebesar lalat kamu tidak akan berkorban untuk dia. Dan kerana dengan pengorbanan ni, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malah sebaliknya, kata Abu Zar Al-Ghifari, ada orang yang dia sanggup kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan sebesar lalat dia kufur dengan Allah. Dan lalu dengan sebesar itu sahaja, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu dia ada dua perkara yang Nabi pesan. Yang pertama, Nabi kata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kamu jangan pandang rendah dengan segala kebaikan, kata Nabi. Yang walaupun kebaikan itu kecil, kata Nabi,
Tuan-tuan, kita nampak kebaikan tu macam kecil ya. Tuan-tuan, benda tu macam ringan je. Tuan-tuan, kita senyum dekat orang misalnya. Benda ni benda yang ringan untuk kita buat. Tuan-tuan, kita bagi orang makan, belanja orang makan. Tuan-tuan nampak ringan benda ni. Maka kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kamu jangan pandang rendah pada apa juga jenis kebaikan, kata Nabi. Tuan-tuan, mungkin dengan kebaikan yang kecil ni menyebabkan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin. Dan Nabi Nabi pesan, jangan kita memandang rendah kepada dosa dengan Allah. Sekalipun dosa itu nilainya kecil, kata Nabi. Tuan-tuan, mungkin kerana dengan dosa kecil yang kita buat ni mengundang 1001 kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kata Nabi SAW, orang yang soleh, orang yang benar beriman pada Allah, walaupun dosa tu kecil, ibarat seperti gunung yang akan jatuh atas kepala dia. Tuan-tuan, ni orang yang beriman kepada Allah. Yang ni adalah orang yang benar dengan Allah. Dia tengok dosa ni, walaupun kecil, seolah-olah macam gunung nak jatuh di atas kepala dia. Tetapi kata Nabi SAW, bagi orang yang memandang biasa kepada dosa ni, sekalipun dosa itu besar, seumpama lalat yang hinggap kepada hidung dia, dia tepih macam tu, maka lalat tu akan terus pergi. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia bermudah-mudah dengan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu Nabi sebut, kebaikan sekecil apapun kita jangan pandang rendah. Mungkin di situ ada keredaan Allah buat kita. Dosa jangan kita pandang dia kecil. Mungkin dekat situ ada kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak tahu bagaimana pengakhiran kehidupan kita esok-esok ni. Tuan-tuan, Bal'am bin Ba'ura ni seorang daripada ulama Bani Israel. Tuan-tuan, kedudukan Bal'am bin Ba'ura ni lagu mana? Bila dia menadahkan tangan dia kepada Allah, doa dia segera akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Ba'ura terkenal sebagai orang yang cepat doa dia dikabulkan oleh Allah. Tuan-tuan, orang yang doa dia cepat dikabulkan oleh Allah menandakan bahawa dia adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dulu di Indonesia ada satu orang ulama, tuan-tuan, nama dia Habib Saleh Tanggul. Tuan-tuan, Habib Saleh ni dia berasal daripada Hadramaut, kemudian dia berhijrah ke Indonesia. Tuan-tuan, orang panggil dia Habib Saleh Tanggul. Tanggul ni tempat dia duduk, dia hijrah. Tuan-tuan, Masya Allah, ulama ini, Habib Saleh ini, doa dia cepat dimakbulkan oleh Allah. Tuan-tuan, kalau dia berdoa ni, kalau tak sat lagi, esok orang ataupun dalam masa terdekat, apa yang didoakan oleh beliau kabul pada sisi Allah. Tuan-tuan, satu hari orang tanya dengan Habib Saleh Tanggul. Habib, orang tanya, macam mana doa Habib boleh cepat dimakbulkan oleh Allah Ta'ala? Sepantas kilat dikabulkan oleh Allah. Macam mana? Ada petua tak? Ada tak apa-apa amalan yang boleh ajak kat kami? Tuan-tuan, apa kata Habib Saleh Tanggul? Dia kata, doa aku cepat dikabulkan oleh Allah kerana aku juga akan bersegera
di dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perkara ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka nescaya kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Arifillah fir raha ya'rifuka fi syiddah. Kamu kenal Allah Subhanahu wa taala pada waktu kamu senang, kamu akan dikenali oleh Allah pada waktu kamu susah, kata Nabi. Dan maknanya apa? Orang yang menjaga hak-hak Allah, doa dia sangat mudah dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi Bal'am bin Ba'urah nanti go mana? Tuan, Bal'am bin Ba'urah ni, tuan, walaupun cerita ni khilaf, di sisi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, cerita ni tak ada cerita ni. Tetapi cerita ni dibawa masuk oleh sebahagian daripada ulama-ulama tafsir. Antara yang menceritakan cerita ni berada di dalam kitab Safwatut Tafasir yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Maka kita tengok tuan-tuan, macam mana Bal'am bin Ba'urah ni yang doa dia cepat dikabulkan oleh Allah. Akhir-akhir kehidupan dia mati dalam keadaan kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maknanya apa? Sedikit daripada kesalahan yang dia buat, dan tuan, sedikit daripada dosa yang dia buat, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar dan dahsyat. Dan sebab itu Nabi pesan, bila kebaikan, bila namanya kebaikan, kamu jangan pandang rendah, jangan pandang ringan. Kerana mungkin dengan kebaikan yang sedikit ni, kamu akan mengundang keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga dengan dosa yang sikit kamu lakukan, mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana tu kata Imam Al-Haddad dalam soal masa ni, la yasrifu minha qalilan wala katsira. Jangan kamu bazir-bazirkan dia, walaupun sedikit, apatah lagi banyak. Maka jangan kamu bazirkan masa kamu dengan perkara-perkara yang boleh melalaikan kita dengan Allah. Baik, kemudian dia kata lagi, illa fima yuqarribuhu min rabbih, melainkan pada perkara-perkara yang boleh mendekatkan dia dengan Tuhan dia. Dan tuan, kita penuhkan masa kita dengan perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara dia macam mana? Dan bukan semua orang yang boleh duduk atas tikar sembahyang 24 jam. Dan kita tahu perkara ni. Dan bukannya boleh manusia ni 24 jam dalam keadaan dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jangan kata apa? Kita sembahyang ni pun kalau tu imam dia baca panjang sikit, tuan-tuan. Bukan panjang berjela, panjang sikit. Itu pun kita hingap dah, Allah, apa panjang sangat ni. Tuan-tuan, panjang sangat ni. Ni awak ni doa lama-lama sangat ni. Tuan-tuan, kita biasa pertikaikan macam tu. Tuan-tuan, jadi macam mana kita nak supaya masa ni semuanya adalah masa yang bermanfaat, yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, disebutkan oleh ulama. Tuan-tuan, dia nak kena apa? Selama dia bekerja, maka dia kena niat. Tuan-tuan, dia mula daripada niat. Dia mula daripada hati seseorang.
Tuan-tuan, sebab itu disebut oleh guru kami. Guru kami sebut, Masya Allah. Dia kata apa? Dia kata, ini bukannya soal kamu bawa kereta. Yang ni bukan soal kamu bawa motor. Yang ni bukan soal kamu menghimpunkan harta dunia. Yang ni bukan soal kamu pergi berseronok ke mana-mana. Tuan-tuan, guru kami kata apa? Ini adalah soal bagaimana kamu mengendalikan hati kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu orang kalaulah dia pi bawa anak isteri dia misalnya, ni hari-hari cuti, tuan-tuan dia pi bawa anak isteri dia pi mana? Dia pi bermalam di chalet kat mana-mana kan? Tuan-tuan, kalaulah pada masa itu dia berniat kerana nak menghubungkan lagi keeratan di antara satu sama lain. Tuan-tuan, kerana dia nak menggembirakan ahli keluarga dia. Tuan-tuan, kerana dia nak tengok kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia berjalan tu ada nilaian ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tak kata dia ibadat, ada nilaian ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, niat dia nak mempereratkan, nak merapatkan lagi hubungan antara sesama ahli keluarga, kerana dia nak berehat sambil-sambil nak tengok kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kerana dia nak mensyukuri di atas segala nikmat yang Allah beri pada dia. Tuan-tuan, walaupun dia pergi berjalan belanja makan anak isteri, ada nilaian ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia telah pun memenuhkan masa dia dengan perkara-perkara yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ianya adalah semudah-mudah perkara. Tuan-tuan, ada banyak jalan seseorang itu dia boleh mendekatkan diri kepada Allah. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala, kata Nabi, antara benda yang bila kamu buat, kamu telah pun memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita buat beberapa perkara ni, ada nilaian. Dia ni telah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu tak susah kita nak dekatkan diri dengan Allah Taala. Tak susah pun. Semua orang boleh mendekatkan diri pada Allah. Tahu dia punya jalan dia, mudah. Dan tuan, pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikrama syaibatal muslim. Ni yang pertama sekali. Bila mana dia memuliakan orang yang lebih tua daripada dia. Dan tuan, dia tengok ada orang tua, orang ni umur dia lebih tua daripada dia. Dan tuan, dia hormat dan dia dia hormat dan dia kasih pada orang tua ni. Dan tuan, dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana dia hormat dan kasih kepada hamilul Quran, kepada orang-orang agama. Dan tuan, dia kasih kepada orang-orang agama, orang yang hafal Quran, orang yang mengajarkan agama. Dan tuan, dia kasih, dia hormat pada orang ni. Dan tuan, dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana dia taat kepada pemimpin yang muqsid, kata Nabi. Dan tuan, siapa dia pemimpin muqsid? Iaitulah pemimpin yang adil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pemimpin yang adil, dia pemimpin yang saleh, lagi beriman kepada Allah.
Tuan-tuan, kita taat pada dia, kemudian kita hormat pada dia. Tuan-tuan, orang ni dia telah pun memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu jalan untuk kita mendekatkan diri pada Allah Taala itu banyak. Cuma kita nak kena jaga kita punya masa kita. Jangan kita bazirkan masa pada perkara-perkara yang boleh melalaikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata lagi, wa ya'udu 'alaihi bin naf'i fi ma'adihi. Dia kata, dan janganlah dia buat perkara yang boleh melalaikan diri dia, melainkan perkara yang dia buat itu manfaatnya akan kembali kepada diri dia sendiri. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia buat perkara tu, manfaat dia kembali kepada diri dia sendiri. Dia buat kebaikan itu kembali kepada diri dia sendiri. Dan maka orang ni dia telah pun mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Haddad lagi, wa yaqbaghi an yakuna lahu wirdun. Dia kata, dan hendaklah seseorang itu ada baginya wirdun, wirid. Dia kata, tuan-tuan, wirid ni apa dia? Wirid ni maksudnya adalah al-adah, iaitulah kebiasaan dia. Tuan-tuan, ni makna wirid. Tuan-tuan, wirid ni dia bukan tertentu hanya pada bacaan sahaja. Tuan-tuan, sembahyang yang kita lakukan pada tiap-tiap hari itu wirid. Tuan-tuan, Quran yang kita baca pada tiap-tiap hari maka itu juga adalah wirid. Tuan-tuan, pendek kata, apa juga jenis kebaikan yang biasa kita buat, selalu kita buat, maka itu merupakan wirid. Tuan-tuan, wirid ni adalah kebiasaan yang baik. Tuan-tuan, sebab itu kita pelik kadang-kadang. Ada orang dia kata, Ustaz, saya tak dan lah nak baca wirid. Dia kata, saya tak dan lah nak buat wirid panjang-panjang. Tuan-tuan, kita pun pelik. Tuan-tuan, manusia ni, kata Nabi SAW, tuan-tuan, ibadat ni mudah. Bila mana kita nak dekatkan diri kepada Allah, mudah. Tuan-tuan, kita jangan duk pandang orang yang pergi cari perdu pokok, dia duduk kat situ. Tuan-tuan, jangan pandang kat tu. Tuan-tuan, kita jangan duk pandang orang yang duk berendam dalam air laut selama 40 hari misalnya. Tuan-tuan, kita jangan pandang kat tu. Tak apalah. Mungkin dia buat macam tu kerana dia nak melatih diri dia. Dia nak latih dia punya hawa nafsu dia. Itu tak apalah, biar pergi kat dia. Tuan-tuan, tapi orang yang nak dekatkan diri pada Allah macam kita ni, tuan-tuan, lagu kita ni, orang-orang awam ni, tuan-tuan, mudah sangat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tadi kita sebut dah, bila kata wirid, segala kebiasaan yang baik, maka itu merupakan satu wirid bagi dia. Tuan-tuan, ni yang duk rakam kuliah ni, tuan-tuan, pi mana je cikgu mesti ada, Abang Munir ada, kemudian Abang Nasir ada. Tuan-tuan, pi mana kuliah-kuliah, mereka mesti ada bawa kamera tu lah. Tuan-tuan, ini wirid. Ini merupakan satu kebiasaan yang baik. Mereka berjasa ni, tuan-tuan, yang mana kuliah pada malam ni boleh dengar satu Malaysia, boleh. Jangan kata satu Malaysia, satu dunia pun boleh dengar. Tuan-tuan, ini salah satu jalan daripada jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kata Nabi SAW, "Idza amartukum bih", apabila aku memerintahkan kepada kamu semua dengan sesuatu, kata Nabi SAW, fa''malu bimastata'tum,
maka hendaklah kamu lakukan mengikut qadar kemampuan kamu, kata Nabi. Tuan-tuan boleh buat apa? Sembahyang berjemaah, hadir hari-hari solat berjemaah. Tuan-tuan boleh buat apa? Baca Quran satu hari semuka, baca satu hari semuka Al-Quranul Karim. Tuan-tuan boleh buat apa? Salawat pada satu hari 10 kali. Tuan-tuan, saya tak mau nak cerita yang satu hari 12,000, yang satu hari 1,000,000. Itu tak mau nak cerita. Tuan-tuan, pasal apa? Nabi mempermudahkan orang nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dan jalan nak mendekatkan diri kepada Allah itu terlalu banyak. Tuan-tuan, cuma kita tak ada ilmu, kita tak tahu dia punya jalan dia. Tuan-tuan, kita menganggap bahawa orang yang baca Quran satu hari boleh khatam, zikir satu hari sampai juta-jutaan punya. Dan ini kadang-kadang memberatkan kita untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh buat apa? Salawat satu hari 10 kali, silakan. 10 kali selawat tu tuan-tuan istiqamahkan dia. Sebab itu kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, dia kata, tuan-tuan, kata Imam Ibnu Athaillah, orang yang boleh istiqamah dengan perkara kebaikan, sungguh dia telah mendapatkan kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 karamah. Satu hari ada orang tanya dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Satu hari orang tanya dengan Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, ayyu amalin ahabba ila Allah wa rasulih. Wahai Aisyah, apa dia amalan yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya? Tuan-tuan, apa dia amalan yang paling disukai Allah dan juga Rasulnya? Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, ad-daimu, amalan yang kamu lakukan dalam keadaan konsisten, kata Aisyah. Tuan-tuan, apa dia konsisten? Istiqamah dengan amalan tu, walau kana qalila, sekalipun amalan yang kamu lakukan itu sedikit dia punya kuantitinya, tuan-tuan, tapi dia buat itu berterusan, tuan-tuan, maka sungguh dia telah pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka banyak perkara sebenarnya yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Al-Haddad, jangan dibuang-buangkan masa, melainkan pada perkara yang boleh mendekatkan dia dengan Tuhan, dan manfaatnya itu akan kembali kepada diri dia. Hanya perkara itu sahaja yang kita lakukan, kata Imam Al-Haddad. Dan hendaklah dia ada wirid min kulli naw'in minal ibadati, daripada setiap jenis daripada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka tengok apa yang mampu untuk kita buat, sekalipun hanya 2 rakaat sahaja yang mampu untuk kita lakukan. Tuan-tuan, buatlah perkara tersebut, yuwazibu 'alaiha, dan dia berkekalan di atas ibadat yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka ke mana tu? Orang yang mendapatkan kemuliaan pada sisi Allah Subhanahu wa taala ni adalah mereka yang boleh terus istiqamah dengan segala kebaikan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dia kata apa? Wala yasmah bi tarki syai'in minha fi usrin wala yusrin, dia kata. Maka jangan ditinggalkan, dia kata. Semua yang kita buat tu jangan kita tinggalkan dia, sama ada dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan yang senang. Tuan-tuan,
kita tetap dalam keadaan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, waktu kita susah buat dalam waktu kita susah. Tuan-tuan, pada waktu kita senang kita buat dalam suasana kita senang. Sebab itu dalam kaedah Islam dia ada ajak kat kita. Tuan-tuan, kaedah ni sangat-sangat bermanfaat buat kita. Dalam kaedah Islam dia kata apa? Dia kata ma la yudraku julluh la yutraku kulluh. Mana-mana yang kamu tak boleh nak buat semua sekali, maka janganlah kamu tinggalkan kesemua sekali. Tuan-tuan, insya-Allah dalam kita nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala sangat-sangat mudah sebenarnya. Dan banyak pula jalan untuk kita boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, dengan ketaksiran kita, kekurangan kita, mudah-mudahan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan nanti kita akan sambung lagi pada ibarat yang berikutnya, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسرارنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين والله أعلم.